الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Ya, yang berbahagia Habib Ali bin Muhammad Al-Segaf, Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Irsyad, para imam dan bilal, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini insya-Allah saya akan berkongsi ada 3 buah hadis yang agak berkaitan antara satu sama lain. Dan hadis ini sangat masyhur, terdapat di dalam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis mengenai satu cerita, satu babak di mana Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an, dia telah bersama-sama Rasulullah menunggang seekor keldai. Dia diboncenglah di belakang. Jadi sedang menunggang keldai. Kemudian Rasulullah pun sebut namanya, ya Muaz bin Jabal. Maka dia kata, lebaikkan Rasulullah wa sa'daik, lebaik Allah, lebaikkan Rasulullah, dan apakah yang boleh saya lakukan, apakah yang boleh saya khidmat dengan Tuhan. Kemudian Rasulullah tidak cakap apa-apa, dia diam seketika. Kemudian dia dipanggil lagi, ya Muaz bin Jabal, lebaikkan Rasulullah wa sa'daik, ya Rasulullah, apakah yang boleh saya lakukan, ataupun apakah khidmat yang saya boleh lakukan. Senyap juga. Kemudian Rasulullah sebut lagi, ya Muaz bin Jabal. Kemudian dijawab lagi, lebaikkan Rasulullah wa sa'daik. Kemudian dah lepas ketiga, barulah Rasulullah bertanya kepada Muaz bin Jabal. Apa soalan yang ditanya? Al tadri ma haqqullahu ala ibadih. Adakah kamu tahu apakah hak Allah terhadap hamba-Nya? Apakah hak Allah terhadap hamba-Nya? Soalan ini sangat mudah. Seperti biasa, para sahabat tidak pernah menjawab soalan Rasulullah terus menerus begitu. Tetapi dia akan mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi apabila Rasulullah tanya, adakah kamu tahu apakah hak Allah terhadap hamba-Nya? Maka jawabnya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah pun menjawab. Apa dia? Rasulullah bersabda, haqqullah ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bih. Hak ibad, yakni hamba Allah terhadap Allah, ialah yang pertama, mestilah menyembahnya. Yang kedua, jangan syirik kepadanya. 2 saja yang diminta. Ini hak Allah terhadap hamba. Ini yang patut kita lakukan kepada Allah. Yang pertama, menyembahnya. Yang ini Tuhan yang patut disembah, yang patut Tuhan yang satu saja yang boleh disembah. Dan yang kedua, jangan syirik dengan dia. Jangan menyekutukan dia dengan apapun. Maka kata Muaz, kalau begitu bolehkah saya ceritakan kepada manusia lain? Jangan, nanti dulu kata dia. Kemudian ditanya lagi, ya Muaz bin Jabal, lebaikkan Rasulullah wa sa'daik. Rasulullah tak jawab juga. Sampai 3 kali. Ya Muaz bin Jabal, lebaikkan Rasulullah wa sa'daik. Tak jawab juga. Kali ketiga, ya Muaz bin Jabal, lebaikkan Rasulullah wa sa'daik. Baru dia cakap, dia kata, adakah kamu tahu, yakni hal tadri ma haqqul ibadah 'ala Allah idza fa'alu. Apakah hak
hamba itu terhadap Allah kalau dia melakukan dua perkara tadi? Apakah hak hamba kepada Allah, ya, jika hamba itu melakukan dua perkara tadi? Yang pertama menyembahnya, yang kedua jangan syirik. Ini dua saja yang diminta. Jangan menyembah dan jangan syirik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga jawab Muaz, Rasul dan Allah dan Rasul dan lebih mengetahui. Maka Rasulullah mengatakan, apa dia hak ibad, yakni hak hamba terhadap Allah, apabila hamba itu telah melakukan dua perkara tadi, apa haknya, hak kita ni terhadap Allah? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul ibad 'ala Allah alla tu'adzibahum. Hak hamba terhadap Allah, sekiranya kita melakukan dua perkara ini tadi, Allah tidak akan mengazabkan kita. Dua perkara saja yang Allah minta. Yang pertama menyembahnya, yang kedua jangan syirik. Kalau kita lakukan dua itu, maka kita berhak terhadap Allah. Kita berhak terhadap Allah. Apa hak kita? Allah tidak boleh mengazabkan kita. Itu hak kita. Kalau kita buat ini dua, Allah tidak akan mengazabkan kita. Bila Allah tidak mengazabkan kita, apa maksudnya? Maksudnya kita terus ke syurga. Maksudnya kita terus ke syurga. Tidak ada tidak ada lain. Sama ada syurga atau neraka. Jadi kalau tidak diazab di dalam neraka, apa yang akan diberikan? Diberikan syurga. Maka kalau kita lakukan dua ini, wajib Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Maka Muaz terperanjat. Dia kata, kita yang menjadi hamba ini, yang dicipta oleh Allah, ya, yang begini hina, kita pula mempunyai hak atas Allah. Sedangkan Allah yang mencipta kita, tapi kita mempunyai hak atas Allah sekiranya kita lakukan dua perkara itu. Baik. Maka kata Muaz, boleh tak kalau begitu saya nak hebahkan kepada semua manusia? Apa kata Rasulullah? Jangan kamu hebahkan begitu saja. Ya. Kerana mereka akan berpegang kepada itu sahaja. Yakni la ilaha illallah, wajib ke syurga. La ilaha illallah, sembah Allah dan tidak syirik kepada Allah, maka wajib syurga. Jadi dia akan lakukan itu saja. Maka Rasulullah larang, jangan beritahu manusia. Begitu terus, ya. Jangan beritahu terus begitu saja. Mesti ada alasan. Baik. Sebelum itu saya nak terangkan satu lagi hadis, ya, yang berkaitan, ya, ini hadis qudsi, di mana Allah telah membangkitkan seorang kafir. Membangkitkan seorang kafir di akhirat, of course. Dan mempunyai dialog dengan orang ini. Jadi riwayat ini adalah daripada Anas bin Malik. Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan seorang kafir dan berfirman kepadanya, "Mengapa kamu tidak menyembah aku sahaja dan tidak menyekutukan aku dengan berbagai perkara?" Ya, ini kafir. Mengapa kamu melakukan berbagai-bagai perkara walaupun aku telah memberikan petunjuk kepada kamu, memberikan rasul kepada kamu, memberikan segala peluang untuk kamu melakukan perkara-perkara yang baik, yang ada dua perkara ini tadi. Mengapa kamu tidak melakukan? Tetapi kamu cintakan dunia, ya, kamu benci kepada mati, benci kepada akhirat, kamu tidak percaya yang akan ada akhirat, kamu tidak percaya yang kamu akan dibangkitkan, kamu tidak percaya yang ada Allah dan sebagainya. Maka apakah balasan dia?
Bila dia dengar macam ini, apa yang dituduh oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun kejutlah. Dia terkejut. Ini apa macam ni, apa nak buat? Jadi kata Allah lagi pula, dia kata semasa engkau masih dalam sulbi Nabi Adam alaihissalam, di alam roh lagi, aku telah keluarkan semua roh manusia, anak Adam, dan bertanya, alastu bi rabbikum, adakah kamu menerima yang aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Ya, mereka semua mengatakan, benar, kami saksikan yang engkau adalah Tuhan kami. Tapi lepas daripada itu, kamu tidak lagi mengakui yang aku ini Tuhan kamu. Walau aku yang mencipta engkau, aku yang memberikan segala-galanya. Tanpa izin aku, satu pun kamu tidak boleh lakukan. Tanpa izin aku, kamu tidak boleh mengangkat tangan pun, menguitkan jari pun tak boleh. Kalau aku tidak mengizinkan, kamu tidak bersyukur, kamu tidak memikirkan apakah yang akan berlaku kepada kamu di akhirat nanti, kamu tidak percaya apa semua. Maka apakah balasan kamu? Sudah tentulah kamu akan dihumban ke neraka. Tetapi sebenarnya, kalaulah misalnya kamu ada emas sebanyak satu dunia, dan kamu gunakan emas ini untuk menebus diri kamu pada hari ini, yakni menyelamatkan diri kamu daripada seksa neraka nanti, sanggupkah kamu memberikan atau menebuskan diri kamu dengan emas sebanyak satu dunia ini? Apa kata hamba ini, yang kafir ini? Sekarang ini, ya sekarang ini, kalau ada emas satu dunia, kamu nak tebus diri kah? Adakah kamu sanggup memberikan emas itu? Dia kata, aku sanggup, asalkan aku boleh terlepas daripada ini. Maka Allah kata, tidak ada lain cara melainkan kamu akan dihumban ke neraka. Walhal Allah kata, yang aku minta sedikit sangat, yang aku minta pada kamu sedikit sangat, tapi kamu tidak lakukan. Itu sebab kamu akan dihumban ke neraka. Baik. Kemudian apabila Muaz tadi bertanya kepada Rasulullah, adakah boleh aku menceritakan kepada manusia lain? Maka kata Rasulullah, jangan. Sebab ada sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Bukhari. Abu Hurairah menyatakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama as-salah wa shama ramadan kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah. Yani sesiapa yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, sebenarnya dia mempunyai hak atas Allah, dia mempunyai hak Allah atas Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Ini hadis sahih. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada Rasul, yang ketiga mendirikan salat, yang keempat katanya sama Ramadan, yakni puasa pada bulan Ramadan. Empat ini wajib masuk syurga. Baik. Sama ada dia berjihad ke jalan Allah ataupun dia tidak berjihad, walhal dia duduk di dalam negerinya saja, pun akan dimasukkan ke dalam syurga. Baik. Kemudian mengapa Rasulullah tidak membenarkan Muaz menceritakan kepada manusia lain yang sebenarnya untuk mendapatkan syurga itu adalah hak kita untuk mendapatkan syurga selagi kita melakukan dua perkara tadi, yakni kita menyembah Allah dan tidak syirik kepada Allah. Itu sahaja. Maka Rasulullah kata kepada Muaz tadi, jangan kamu cerita. Kerana apa? Kerana syurga itu, kerana aku nak mereka berusaha sekuat-kuatnya, bukan dengan cara yang mudah ini masuk ke syurga sahaja, tidak. Kerana syurga itu mempunyai 100 darjah, 100 peringkat.
Perbezaan antara satu peringkat dengan peringkat yang lain adalah antara bumi dengan langit jauhnya. Ada 100 peringkat, jadi kita bayangkan bahawa peringkat yang paling rendah sampai peringkat yang paling tinggi ada 100 lapis langit di sana. Sejauh itu untuk mencapainya. Maka jauh sangat. Bezanya sangat. Jadi Rasulullah ingin kita berusaha seberapa kuat supaya kita dapat surga yang paling tinggi. Bahkan Rasulullah menyarankan supaya apabila kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan syurga, berdoalah untuk mendapatkan syurga Firdaus, yakni Jannatul Firdaus, syurga yang paling tinggi, yang paling baik, yang paling the best lah, ya. Tak ada yang lebih baik daripada itu. Kerana apa? Kerana selepas daripada syurga Firdaus adalah arash Allah Subhanahu Wa Taala. Atas kepada syurga Firdaus ialah arash Allah. Dan daripada arash Allah itu mengalir 2 sungai, mengalir air kepada 2 sungai daripada situ, ya, yang melalui dalam syurga. Jadi itu sebab Rasulullah ingin jangan Muaz ini menceritakan kepada manusia menceritakan benda yang begitu mudah untuk masuk syurga, tetapi beritahu mereka bahawa syurga ini banyak peringkat, ya, sampai 100 peringkat, dan yang paling tinggi itu adalah Firdaus dan sebagainya. Maka lebih baiklah kamu berusaha seberapa banyak yang kamu boleh supaya kamu dapat syurga yang paling tinggi. Itu yang dikendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya susah nak dapat syurga, tidak. Tetapi janganlah kita berpuas hati hanya dapat syurga yang paling bawah, ya. Kalau boleh kita nak syurga yang paling atas sekali. Jadi ini adalah ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila Muaz ini tadi simpan hadis ini tadi sampai dia hampir wafat, sampai dia hampir meninggal dunia. Masa dia sakit nak meninggal sebab dia kena wabak taun. Dia dengan beberapa orang sahabat lain kena wabak taun di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, Muaz ini bersama dengan Abu Ubaidah kena taun, ya. Jadi mereka wafat kerana taun itu. Jadi Sayyidina Umar sendiri pernah melawat mereka semasa mereka sakit, dan selepas itu Sayyidina Umar balik ke Madinah dan mereka pun meninggal dunia di situ. Jadi sebelum dia meninggal dunia, maka Muaz menceritakan hadis ini, menceritakan tentang hadis yang mengatakan bahawa Allah berhak atas kita 2 perkara, dan sekiranya kita lakukan 2 perkara itu, maka kita pula berhak atas Allah. Apa hak kita atas Allah? Syurga, ya. Jadi Muaz ceritakan hadis ini hanya setelah dia hampir-hampir wafat, kerana dia tidak mahu simpan hadis yang dia pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ceritakan semasa dia hampir-hampir wafat. Dan apabila dia dia ceritakan, barulah hadis itu diketahui yang ramai. Tetapi di zaman Rasulullah memang orang tidak tahu lagi hadis itu, kerana Muaz seorang yang tahu. Jadi selepas daripada itu, maksudnya zaman Sayyidina Umar sahajalah barulah hadis ini dikeluarkan, supaya kita berusaha, jangan kita buang masa. Kalau misalnya kita dah perhatikan sekarang ini umur kita makin lanjut, ya. Ada yang baru ini, kawan saya punya anak baru umur 36 tahun mati dalam tidur. Mati dalam tidur umur 36 tahun. Ya. Petang dia meninggal petang. Saya dengar terkejut, ya. Jadi mati ini aku bila-bila saja. Maka oleh sebab itu pada saya yang paling penting jangan kita buang masa.
Jangan langsung kita buang masa. Ini penyakit besar ni. Ini penyakit besar. Kerana dengan adanya dia mengkacau kita. Dia cuit hati kita. Dia suruh kita tengok apakah jawapan yang akan diberikan oleh si Anu kepada saya punya WhatsApp. Nak tengok jawapan itu dapat benda lain. Sepatutnya 2 minit habis tapi jadi sejam. Ya. Jadi sejam. Tak heran. Ya. Waktu solat sudah sampai atau hampir sampai, buka telefon dulu sekejap 5 minit, tapi tak sampai, tak pernah 5 minit, lebih daripada itu. Jadi dah masuk waktu baru nak ambil wudu. Ya, dah masuk waktu baru nak ambil wudu. Ini buang masa namanya. Walhal kita sepatutnya bersedia sebelum waktu-waktu. Bersedia untuk salat masa nak masuk waktu. Jadi sebelum masuk waktu kita sudah bersedia. Kita mesti tahu bila waktu itu. Bukan kita tahu waktu maghrib hanya bulan Ramadan sebab nak makan. Sebab nak buka puasa kita tahulah pukul berapa. Tapi selain daripada itu kita tak tahu. Ingat, kita kena tahu setiap waktu solat. Pukul berapa waktu solat, supaya kita sedia. Sebelum waktu salat kita sudah bersedia. Itu yang dikehendaki. Walaupun 5 minit kita sempat bersedia untuk menunggu salat, ada pahalanya. Walaupun 5 minit kita tunggu, malaikat akan berdoa atas kita. Jadi kalau kita buang masa, tunggu sampai dah masuk waktu baru nak ambil wuduk, malaikat tidak lagi ada masa untuk berdoa kepada kita. Tapi kalau kita sempat ambil wuduk sebelum waktu salat dan kita tunggu masuk waktu, kita dapat pahala dan malaikat akan mendoakan kita. Itu yang penting. Jadi jangan ingat perkara-perkara seperti ini tidak penting. Saya perhatikan kadang-kadang dalam masjid masa azan masing-masing dengan telefon. Masa azan masing-masing dengan telefon. Ya. Ini buang masa. Ini buang peluang. Apa peluangnya? Kalau kita dengar azan betul-betul, kita jawab azan seperti biasa, ya, tak payah saya cerita apa jawab azan. Dah habis azan kita syahadat, ya, maka apakah ganjarannya? Ganjarannya mengikut hadis sahih ialah Allah akan membuka 8 pintu syurga untuk kita pilih yang mana satu nak masuk. Besar sangat ganjarannya. Jadi kita kena rebut untuk mengambil wuduk secepat mungkin supaya dan kita sempat untuk bersyahadat, dan ganjarannya seperti itu. Hadis ini daripada Sayyidina Umar. Ya, sahih Bukhari. Jadi itu satu contoh. Jangan buang masa. Jadi banyak lagi contoh, saya tak payahlah pergi. Saya rasa kita selalu dengar. Jadi saya nak sampaikan hadis ini untuk kita merenung balik. Kalau misalnya kita sebagai hamba Allah, Allah ada hak atas kita, tetapi rupa-rupanya kita juga ada hak atas Allah. Sebelum kita mendapat hak atas Allah, kita mesti berikan hak Allah kepadanya. Berikan Allah haknya. Apa dia haknya? Sembah Allah, jangan syirik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.